Okey, inilah dia Chef Asma, iaitu tamu khas kita hari ini, di mana dia merupakan tuan kepada lokasi kita intai-intai hari ini, iaitu di Chef Asma Culinary Studio. Dan alang-alang saya berada kat sini kan Chef, saya nak belajar juga macam mana nak buat kuih tradisional sempena bulan Ramadan. Tapi saya bukan ada Chef Asma je, saya ada juga tetamu jemputan, itu kawan saya, Najmi. Ini masuk Najmi. Hai Chef. Okey, saya berpindah ke sini. Chef di tengah. Hari ni kita nak belajar masak kuih tradisional Negeri Sembilan, iaitu kuih sopang. Kuih sopang? Tak dengar pun Chef. Tambah biasa anak muda kan tak dengar Yelah, kisah kuih ni. anak muda ni tak tahu kuih sopang tu apa, tapi badak berendam dia makan kan? Makan. Yang tu makan. Tapi nak kata kuih sopang ni lebih kurang badak berendam juga, tapi bentuk dia macam kari pak segitiga. Kuih ni adalah asal dia daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey. Okey, Chef. Okey, mula-mula tepung pulut ni lah ya. Kita masukkan ni, kita nak bancuh jadikan dia dough ya. Kita letak garam sedikit ya. Sepatutnya dia letak dalam air pun boleh terus tau. Santai bagi rasa lemak tu. Yang tu yang sedap tu. Air yang dah campur dengan air daun pandan yang dah dicampur dengan pandan serani, kita kisar ya. pandan serani tu, kalau kita guna daun pandan biasa pun Boleh, tak ada masalah, tapi you kena campur dengan pewarna lain lah. Ada tips ke Chef? Mungkin penonton tak pandai nak agak. Lagi-lagi budak-budak muda nak buat. Oh, you sebenarnya nak buat dough ni, kita tengok pada ni masa you bancuh tepung ni. Kadang-kadang lain jenama tepung berbeza tau. Okey, nampak macam ni. Tu saya kata nak bagi sukatan betul-betul air tu. dia tak melekat dekat. Kadang-kadang ni tangan you tak pakai sarung tangan you ni panas sikit. Lembik. Dia akan menjejaskan dough. Ya. So ni dah jadi dough dah. Dah siap lah ni Kita sekarang ni nak start menggentil. Okey, buatlah bulat-bulat kecil-kecil sikit ya. Depends sebenarnya, kalau you nak buat besar pun besar lah kan. Arti saya gunakan sapu tangan. Ini sapu tangan tau. Lepas tu ini daun pisang, sapu dengan minyak sikit dan you letak sini. Lepas tu you penyek-penyek gitu sikit lah nak letak. Kalau you nak gentil-gentil dulu inti tu pun boleh. Buat bulat-bulat dulu kan. Ini nampak macam kita akan buat macam tu. Tapi you nak senang, ini yang kita gunakan sarung tangan ni. Itulah fungsi dia. Ya. Kan Ini kita kan rahsia, Chef. ini kan licin. So kita Chef, macam mana Chef boleh tahu ni, boleh belajar kuih tradisional Negeri Sembilan? Katanya Chef orang Kelantan kan? Oh, saya sebenarnya dapat grant untuk research di Johor, Negeri Sembilan. Jadi di situlah saya kena buat research lebih kurang dalam 6 jenis kuih tradisional lah yang kita pilih kan. Jadi di antaranya adalah kuih sopang. Daripada situlah saya belajar. Inilah saya dapat tips daripada orang-orang otai sana lah ya. Nampak dah cantik dah tu kan. Tengok Okey. comel je. Tu. Tahulah kalau saya buat ni, tak tahulah rupa macam tu ke tak. Dia bentuk macam kari pak kan? Dia betul macam kari pak. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di YouTube Sedap Lima Official. Subscribe kat bawah ni tau. So inilah hasilnya kuih sopang. Cantik Kuih sopang pandan dan satu lagi badak berendam pandan. Dapat dua kan. Dapat 2 jenis kuih dalam satu masa dan satu dough kan. So lepas ni kita nak buat apa pula? So kita nak kukus lah ya. Sebelum nak kukus tu, pengukus kita kena panaskan dulu ya. Sampai dia naik uap lah pengukus tu. Dan yang ni santan lebihan tadi tu, you all masukkan sedikit garam. Masuk garam sikit ya. Garam. Nak kurangkan garam pun boleh ya. Lepas tu yang ni kalau nak masukkan tepung sikit pun boleh. Tepung beras sikit supaya apabila kita kukus nanti dia nampak macam ada pekat-pekat sikit. Ada kuah dia sikit. So lepas tu ni you letaklah sikit. Dia sebelum kukus tu letak dia punya kuah dia siap-siap. Ya. Macam saya ni saya suka aroma-aroma daun-daun pandan lagi kan. So you just cari-cari dia gitu. Jadi kita nak mengukus sekarang. Nampak? Nampak tak air tu penuh sikit tu, tak apa, you just letak macam tu je. Okey. Tutup. Lebih kurang dalam 10 minit lah. Okey lah tu Okey, kalau tadi kita buat kuih sopang, kali ni tadi Chef ada janjikan nak buat kuih tradisional yang lain pula, iaitu kuih lapis.
Kita mulakan sekarang sebab memandangkan kita ni pakai gula pasir. Gula pasir adalah gula kasar. Jadi gula kasar je, lepas tu kita letakkan, panaskan nak bagi dia cair gula kan je ya dengan air. Bagi warm nak cairkan gula je, tak payah mendidih pun tak apa ya. Nah, jemih kacau, kita masukkan, nanti kita masukkan bahan kering dia dulu. Ini tadi ada tepung gandum kan? Okey, kita masukkan tepung gandum. Lepas tu tak apa, kita stepkan dia nanti. Tepung beras. Tepung beras. Dan saya letak tepung ubi. Ni untuk bagi dia nampak berkilat cantik kuih you nanti. Oh, tepung ubi fungsi dia untuk nampak berkilat. Ya, sikit tak letak pun tak apa. Selepas tu kita masukkan garam. Kalau garam nak larutkan ni pun tak apa juga. Dia cepat larut. Kacau. Pandai pun kacau. Pandai dah tu. Lalu tengok saya masak Selalu chef. Oh, pandai. Okey, bagus. Pandai dah tu. Dah cair apa semua dah. So lepas tu you Tuang chef. tuang je. Langsung saya tuangkan. Okey, kacau. Dan satu lagi, kalau kita panaskan air ni, kuih kita tu akan lembut sedikit lah tekstur dia ya. Okey, kita bahagikan kepada dua bahagian ya. Satu putih, satu merah. Lebih kurang dalam 1 liter setiap bahagi. Warna tu tak kisah kan chef, ikut individu tu Ya, sendiri kan? you suka warna apa you letak lah. Sekarang ni kita dapat dua bahagian ya. Jadi setiap bahagian lebih kurang dalam 1 liter ya. Adalah lebih sikit. Jadi kalau bagi 4 jadi 250. 250. Nampak 250 satu bahagi tu. Yang lebih ni biar duduk di bahagian bawah ya. Kan ada lebih sikit biar di bahagian bawah tu tebal. Kita letak dia punya flavor dia ya. Cordial roast ya. Tapi yang pekat ya. 250. Lepas tu dah satu lagi bahagian atas kali ni biasanya kita nak bagi dia nampak terang, merah terang sikit kan. So you boleh drop warna sikit. Kita pekatkan lagi warna dia. You nak mengukus kuih, pastikan pengukus you mesti ada wap dulu ya. Okey, you tak payah nak buka wap lagi apa dia, you just letak je dia. Sebab dia naik wap tu sekejap je. So lepas tu you letak first layer tu je dulu. Tak payah. Alah, jadi saya pakai timer ni every layer lebih kurang dalam 8 ke 10 minit. Macam tu. 10 minit masak. Dah siap? Okey, dah siap. Baik-baik menggigil tu. Oh, gigit. Okey, dah. Nampak kuih kita sekarang dah siap. Senang kan? Buat kuih lapis kan? Jadi inilah hasilnya kuih tradisional yang Chef Asma masak hari ini. Minta 2 je, tapi kita dapat 3. Kita ada badak berendam bonus hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Chef Asma sebab sudi untuk ajar saya dan Najmi masak kuih tradisional sempena bulan Ramadan. Jadi untuk korang yang nak kita orang pergi tempat best yang mana lagi, tempat apa untuk chill ke, tempat makan ke, boleh tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa untuk follow, like dan share YouTube Set Limau Official. Bye-bye, jumpa lagi. Selamat berpuasa.